Ketua Menteri Tan Sri Adnan Satin berkata pelbagai pendekatan telah dilaksanakan dalam usaha untuk membangun dan mensejahterakan rakyat di negeri ini. Antaranya merapatkan jurang perbezaan bandar dan luar bandar, membantras pembalakan haram, penurunan tarif elektrik, membantras pencerobohan nelayan asing di perairan negeri selain masa berunding dengan Petronas untuk mendapat 20% royalti minyak. Katanya peruntukan tambahan sebanyak RM500 juta yang dibentang dalam persidangan Dewan Undangan Negeri tahun lalu juga akan digunakan sepenuhnya untuk pembangunan luar bandar. Ini termasuklah pembinaan jambatan menyeberangi Sungai Limbang yang akan memendekkan perjalanan ke negara jiran Brunei Darussalam dan kawasan sekitarnya. Tan Sri Adnan berucap pada Majlis Ramatamah Aidilfitri anjuran pejabat residen bahagian Limbang dan Lembaga Amanah Kebajikan Islam Limbang di Limbang. Mengenai calon untuk Bukit Kota dan Batu Danau, ini jawapan beliau. Give Abdul Rahman Ismail the mandate in Kota Batu Kota. Bukit Kota. Saya fikir aku fikir lemah pala tu mendengar. Nyaman rasa you yang mau. Tiada orang lain sekatu lain daripada Dr. Abdul Rahman Ismail. Paulus Gumbang lagi bergegar. Setakat itu kemungkinan besar calon Barisan Nasional Batu Danau Paulus Gumbang. Terdahulu ketika berucap, Dr. Abdul Rahman berkata banyak projek akan dilaksanakan di Limbang dalam rancangan Malaysia ke-11. Antaranya ialah pembinaan jalan Kampung Meritam ke Pangkalan Rejab, pembinaan jalan ke tapak cadangan Empangan Medamit dan penurapan penuh jalan Kampung Ipai ke Kampung Penam. Turut dilaksanakan ialah pembinaan penyambungan bekalan air bersih luar bandar di Nangan Medamit dan kawasan sekitarnya serta pembinaan bangunan pakar di Hospital Limbang. Yang di Pertua Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud mengurniakan seramai 114 penerima darjah-darjah kebesaran negeri Sarawak bersempena dengan sambutan hari jadi yang di Pertua Negeri ke-78. 2 orang menerima darjah Pegawai Bintang Sarawak, 5 orang dianugerah darjah Pegawai Bintang Kenyalang dan 6 orang menerima darjah Pingat Perkhidmatan Bakti. Darjah Ahli Bintang Sarawak ABS pula dikurniakan kepada 53 orang, manakala 12 orang menerima darjah Pingat Perkhidmatan Terpuji dan 36 orang lagi menerima darjah Bentara Bintang Sarawak. Majlis pengurniaan darjah berlangsung di Astana Negeri di Kuching, turut dihadiri isteri yang di-Pertua Negeri Toh Puan Datuk Seri Ragat Kurdi Taib, Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Afrid Jabu dan Menteri Pembangunan Tanah Tan Sri Dr. James Masing. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM wilayah Sarawak telah melakukan sebanyak 18,296 pemeriksaan sejak penubuhannya di negeri ini pada 2006. Ketua Penguatkuasa Maritim wilayah Sarawak, Laksamana Pertama Maritim Ismail Bujang Pit berkata, jumlah tersebut membawa kepada 918 tangkapan di bawah pelbagai akta. Jelasnya, tangkapan di bawah Seksyen 15-1-A dan Seksyen 8-B Akta Perikanan 1985 merupakan kes tertinggi dengan 571. Dan yang terbaru pada hari ini, pada jam 10 tadi, saya telah menerima panggilan daripada pegawai pemerintah KM Siakap. Kapal kita di Miri, kita sedang membawa masuk 2 buah lagi kapal Vietnam. Yang kita kesan dan kita tahan beroperasi di 110 batu daripada Laut Miri. Mereka akan dibawa masuk pada hari ini bersama 26 kru warga Vietnam. Selain itu, tangkapan di bawah Ordinan Perkabalan Saudagar 1952 merekodkan sebanyak 128 kes dan 47 kes di bawah Akta Kastam 1967. Laksamana Pertama Maritim Ismaili Bujang Pit bercakap pada sidang media selepas Majlis Ramatamah Aidilfitri, agensi itu di Kompleks Maritim Tun Abang Salahuddin di Kuching.
Terdahulu dalam ucapannya, beliau berkata APMM wilayah Sarawak memerlukan lebih banyak aset seperti kapal untuk menjalankan aktiviti penguatkuasaannya kerana aset sedia ada tidak mencukupi selain sudah berusia antara 40 dan 50 tahun. Pada majlis ini, Laksmana Pertama Maritim Ismaili turut mengingatkan pegawainya supaya sentiasa mengutamakan disiplin bagi memastikan sasaran tugas dalam penguatkuasaan tercapai. Kuasa autonomi yang diminta kerajaan negeri Sarawak tidak bermaksud berpisah secara mutlak dengan Malaysia tetapi lebih kepada penurunan kuasa daripada kerajaan persekutuan dalam beberapa sektor kritikal. Menteri Pengawal Berumah Menua Sarawak, Datuk Amar Abang Johari Tun Openg. Kami mohon maaf atas kesalahan teknikal itu tadi. Sektor swasta termasuk syarikat Shell Malaysia disaran membantu kerajaan dalam membentuk dan melahirkan graduan tempatan yang berbakat. Setiausaha Kerajaan Negeri Tan Sri Dato' Amar Haji Muhammad Moshidi Abdul Ghani berkata ini bagi melengkapkan agenda transformasi kerajaan negeri selain menggalak perkongsian pintar antara kerajaan dan sektor swasta. Katanya Shell telah banyak membantu kerajaan dalam melahirkan graduan yang berkualiti sejak tahun 1910 lagi dengan pemberian beasiswa. Beliau berucap pada majlis penyerahan beasiswa Shell Malaysia di Kuching. Menyentuh mengenai keputusan perbincangan Ketua Setiausaha Negara mengenai kuasa autonomi kepada Sabah dan Sarawak, beliau berkata ia akan diumumkan kelak. I tell you, our job is to look into the details and we put up to the Chief Minister and the Prime Minister. And decision and announcement is done by them. Seramai 7,500 peserta dari dalam dan luar negara dijangka berhimpun di Bandaraya Kuching bersempena larian maraton antarabangsa pada Ahad ini di Padang Merdeka yang menawarkan hadiah berjumlah RM125,000. Datuk Bandar Kuching Selatan, Datuk James Chan yang ditemui pemberita selepas pelancaran simbolik larian maraton antarabangsa di replika Patung Kuching di Bandaraya Kuching turut mengajak pelbagai lapisan masyarakat di negeri ini untuk menyertai larian tersebut. And today we dress this white cat is symbolic of Kuching City itself. So what we are trying to say that if the cat can run, everybody can run. This is very meaningful lah. Terdapat 4 kategori akan dipertandingkan dalam larian itu nanti. Kuching Marathon merupakan satu maraton yang sangat unik sebab dia punya laluan melalui tempat-tempat seperti kampung. Kita ada jalan kampung dan kita ada jalan luar bandar. Dia adalah berlain daripada maraton yang lain. Menteri Pelancongan, Datuk Amar Abang Johari Tun Openg dijangka akan melepaskan larian tersebut dan seterusnya menyampaikan hadiah. Kuasa autonomi yang diminta kerajaan negeri Sarawak tidak bermaksud berpisah secara mutlak dengan Malaysia tetapi lebih kepada penurunan kuasa daripada kerajaan persekutuan dalam beberapa sektor kritikal. Sehubungan dengan itu, Menteri Pelancongan Datuk Amar Abang Johari Tun Openg mahu semua pihak memahami dengan jelas perkara tersebut dan tidak membuat andaian yang boleh menimbulkan kekeliruan. Istilah autonomi ini kadang-kadang membawa arti yang lain. Tetapi dalam konteks ini, istilah autonomi ialah untuk menurunkan kuasa. Kerana dalam perlembagaan kita ada kuasa di bawah kerajaan pusat, ada kongsi ada pusat dan negeri, ada di bawah negeri. Jadi kalau kepada satu pihak autonomi bermakna ada pertukaran daripada pertukaran perlembagaan istilah tu. Jadi kita hendaklah berhati-hati menggunakan istilah autonomi. Datuk Amar Abang Johari ditemui pemberita selepas merasmikan simposium penyelidikan dalam pengurusan perkhidmatan di Kuching. Menurut Datuk Amar Johari, penurunan kuasa itu kelak tidak memerlukan perlembagaan dipindah kerana ia hanya merangkumi 18 perkara yang dipersetujui apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak menubuhkan Malaysia. Jelasnya, perumahan dan peruntukan kerajaan persekutuan dalam pembangunan luar bandar di Sarawak merupakan antara sektor tumpuan. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung Nasional 5 petang.